Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung sedikit bicara berkenaan dengan asas dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, iaitu pada halaman 35, halaman 36. Kita masuk teruslah. Bulan sudah nak masuk, mikrofon tak apa cantik kan. Jadi kita tajuk kona, tajuk lain. Baik. Asas manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah beriman dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita beriman, menerima apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu asas iman kita ini, dia punya dasarnya ialah at-tasdiq bir rasul. Itu asas dia, at-tasdiq bir rasul. Asas dia ialah at-tasdiq bir rasul. At-tasdiq bir rasul. Lawan dia at-takzib bir rasul. Ya. At-tasdiq bir rasul maknanya membenarkan. Ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdiq. Lawan dia at-takzib, mendustakan. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk dalam kategori at-tasdiq bir rasul, maka kita dikira beriman. Kalau kita masuk dalam kategori at-takzib bir rasul, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikira tidak beriman. Ya, itu dasar dia. Jadi orang yang tolak hadis, dia masuk dalam kategori ini ataupun kategori ini. Dia tolak hadis Nabi. Yang atas ke yang bawah? Belum tentu lagi. Dia cuma tolak hadis Nabi. Dia bukan tolak Nabi. Dia bukan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa ni hadis Nabi. Hadis ni bukan Nabi kata ni, Nabi tak kata hadis ni. Ulama silap ni. Ulama silap ni. Dia tak mendustakan Nabi. Cuma dia tolak riwayat hadis tu kerana dia tak percaya kepada ulama yang bawa hadis tu. Maka dia masih orang anti hadis, kemungkinan dia masuk dalam ni, membenarkan Nabi lagi. Membenarkan Nabi, maka dia tak kafir. Dasar dia at-tasdiq bir rasul, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu dalam rukun iman, beriman kepada para rasul. Maknanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata beriman kepada hadis Nabi. Tak ada. Beza tu.
Beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Maknanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak disebut beriman kepada hadis Nabi. Jadi kalau dia tolak hadis Nabi kerana tak percaya kepada ulama, ataupun dia tolak beberapa hadis, ulama lain kata hadis Nabi, dia kata tak, ini bukan hadis Nabi. Dia tak mendustakan Nabi, dia cuma tolak beberapa riwayat hadis sahaja. Itu beza di antara mendustakan Nabi dengan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau kita kata doa berbuka puasa, doa berbuka puasa. Selama ni kita baca doa berbuka puasa, doa apa kita baca? Allahumma apa dia? Allahumma barik lana. Itu umum sangat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini masyhurlah kita baca doa dia, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiba-tiba datang satu orang, dia tolak doa makan ni. Dia tolak doa makan ni. Dia kata ini bukan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ni saya pun dah baca doa ni lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Kita nak buka puasa, baca doa buka puasa, baca yang ni lah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiba-tiba datang orang kata ini bukan doa makan yang Nabi ajar, doa buka puasa yang bukan Nabi ajar. Dia tolak doa ni. Dia bawa satu lagi doa buka puasa yang daripada Nabi, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Yang ni dalam hadis. Yang ni dalam hadis. Yang ni macam tak berapa ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis yang ni. Tapi pernah baca tak? Jarang baca. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Maksud saya ialah selama ni kita kata inilah doa makan yang Nabi ajar. Ulama-ulama sebut. Tiba-tiba datang seorang penceramah, seorang ustaz kata, "Tak, ini bukan doa yang Nabi ajar." Dia menolak riwayat ni. Contohnya, dia tolak Nabi ke? Tak, dia tak tolak Nabi. Dia tolak doa makan ni bukan daripada Nabi. Ini bukan Nabi ajar. Kerana apa? Kerana yang dia jumpa yang ni. Nabi baca yang ni. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Jadi tak rosak iman dia kalau dia tolak doa ni. Tak ada masalah. Dan tak ada masalah pun kalau kita tak baca yang ni. Tak ada masalah pun. Sebab dia bukan perkara dasar dalam agama. Bukan perkara daruriyat. Daruriyat dia puasa tu je. Baca doa ni tahsiniyat. Tahsiniyat ni aksesori saja. Aksesori. Kan dia ada 3 peringkat dalam agama tu kan. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Tahsiniyat tu aksesori saja. Maknanya kalau pakaian semayang ni kita pakailah apa-apa pun yang tutup aurat sudahlah. Daruriyat.
Kita pakai baju lawa-lawa ni tahsiniat. Kan? Pakai jubah ni tahsiniat. Bukan daruriyat. Daruriyat tu sangat-sangat penting. Kalau tak pakai, jadi tak sah sembahyang. Kalau tak pakai jubah, sah tak sembahyang? Sah. Pasal pakai jubah ni tahsiniat saja. Benda aksesori saja. Bukan benda penting dalam agama. Puasa daruriyat, benda penting. Doa makan ni, buka puasa ni tahsiniat, aksesori. Kalau baca elok, kalau tak baca pun tak ada apa-apa. Kan? Jadi menolak ni tak ada masalah. Kalau kita tak baca yang ni pun tidak ada masalah. Baik. Bila kita tengok doa ni, adakah dia membawa maksud doa? Adakah dia membawa maksud doa? Sebab waktu berbuka puasa adalah waktu yang mustajab berdoa. Waktu buka puasa adalah waktu mustajab berdoa. Bila kita tengok makna dia, tuan-tuan tentukan sama ada ia doa ataupun tidak, ya. Ya Allah, ya Allah, laka sumtu, aku berpuasa keranamu. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Aku berbuka, wa ala rizqika aftartu, aku berbuka atas rezekimu dengan rahmatmu yang maha mengasihani. Doa ataupun tidak? Ya Allah, aku puasa keranamu, aku beriman kepadamu, dan aku berbuka atas rezeki yang engkau bagi dengan rahmatmu. Doa ataupun tidak? Ayat ni ayat doa ke ayat penyata? Siapa mengaji bahasa Melayu? Ayat doa ke ayat penyata? Ayat penyata. Kalau doa, dia mesti minta, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Doa, ya Allah, engkau maha pengampun. Doa ke ayat penyata? Nyata. Kalau ya Allah, ampunkanlah aku, itu doa, directly doa. Ya Allah, engkau maha pengampun. Penyata. Jadi yang ni, ya Allah, aku puasa keranamu, aku beriman kepadamu, aku berbuka atas rezekimu. Doa atau penyata? Nampak gaya bunyi penyata belakang ni. Jadi mana doa dia? Waktu mustajab, waktu baik doa. Waktu buka puasa, waktu mustajab. Bila tengok ni, tengok mana tak ada doa pun, cuma menyatakan je. Baik, tengok yang ni pula. Doa ke bukan doa? Hilang dahaga. Zahaba ni makna hilang. Hilang dahaga. Az-zama' dahaga. Basah urat leher. Ada pahala. Zahaba az-zama', hilang dahaga. Bila kita buka puasa minum tu, kita pun baca zahaba az-zama', hilang dahaga. Wabtallatil uruq, basah urat leher. Wasabatal ajru, ada pahala insya-Allah. Doa atau ayat nyata? Penyata. Tapi dalam hadis, sahabat bagi tahu, Nabi bila berbuka puasa, Nabi pun baca zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insya-Allah. Tapi bila kita tengok makna, tak ada makna doa pun, penyata aja. Jadi pasal apa kita kata doa? Yang ni ayat penyata juga, kenapa kita kata doa? Yang ni pun ayat penyata, kenapa kita kata doa?
Barangkali orang salah faham kot. Barangkali orang besar datang, ya, orang besar datang, kan, katalah Perdana Menteri datang ke buka puasa, dia pun makan, dia kata, Masya Allah, kuih ni sedap. Kita pun ukilkan. Doa waktu buka puasa yang Perdana Menteri baca, kuih ni sedap. Pasal orang besar kata. Rasulullah kata, hilang dahaga. Okay? Sampai pada kita, inilah doa buka puasa yang Nabi baca. Sedangkan Nabi nak sembang je kot, barangkali hilang dahaga, barangkali. Barangkali, ya. Jadi selapis, bila kita kupas selapis, memang tak nampak doa. Memang tak nampak doa, ya. Tapi mungkin kalau kita kaji pula, kita kupas lapisan yang kedua, mungkin ada doa sikit. Mungkin ada doa sikit, ya. Pasal yang ni dah ada Allahumma dah, ya Allah dah. Allahumma ya Allah, aku puasa kerana-Mu. Maksudnya ikut suka Engkau lah nak bagi pahala. Aku puasa dah ni. Maksud dia, aku puasa dah ni, Engkau yang suruh puasa, ya Allah. Allah suruh puasa kan? Aku puasa kerana-Mu, ya Allah. Jadi pahala banyak mana nak bagi? Ikut suka Engkau lah, ya Allah. Aku puasa dah. Ada makna doa tak? Ada tak? Ada lah tu. Tu kalau kita kupas lapisan yang kedua sikit, baru nampak doa. Ya. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Ya, aku beriman. Aku puasa ni pasal aku beriman. Bagilah pahala yang banyak. Maksud dia begitulah. Dia tak minta directly doa. Dia tak minta directly doa tu. Dia minta cara kiasan, cara halus, cara beradab, cara sopan santun. Ya, cara sopan santun, ya. Macam kita lah lapar kan, lapar nak minta minta segan kan. Kita pun sebut kalau lah roti canai kedai tu sedap juga sana. Kan? Nak minta kan segan kan. Kita pun sebut je lah. Kan ada kedai makan sini dulu kan sedap lah. Kalau orang faham, dia ni nak makan ni. Ya. Nampak tak bahasa tu? Kesopanan bahasa tu dia tak minta directly, dia minta indirectly, kan? Boleh ya? Bahasa kita orang tua faham ni, bahasa kita ni, kesopanan bahasa ni dia tak minta cara ni, kan? Kita pergi rumah orang duduk saja, tengok TV ada, kita teringin nak tengok TV, kan? Nak suruh buka TV tak beradab pula. TV ni rosak ke? Tuan rumah yang faham dia buka ke dia buat doa? Dia buka lah. Kita nak suruh, buka TV, saya nak tengok TV. Baru datang rumah orang minta terus, buka TV, saya nak tengok TV. Kita tanyalah, TV ni rosak ke? Indirectly, maksud kita bukalah TV tu. Nampak? Kita tak minta direct pada Allah. Ya Allah, aku puasa kerana-Mu, ya Allah. Jadi mana Engkau yang suruh puasa, aku puasa lah. Jadi bagilah pahala tu. Ya. Ataupun kita jawab kepada hadis Nabi, hadis qudusi, as-saumu li, puasa tu bagiku, kata Allah. Puasa bagiku, bagi Allah. Kita jawab, aku puasa kerana-Mu. Jawab kepada firman Allah dalam hadis qudusi. Kemudian wa bika amantu, kita jawab kepada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa puasa Ramadan kerana iman kepada Allah, Allah ampunkan dosa. Kita pun jawab, aku beriman kepadamu, ya Allah. Jadi ampunkanlah dosa aku. Kita tak minta directly, ya. Itu kesopanan, kesantunan dalam ataupun seni dalam berdoa tu. Tapi kalau kupas selapis memang tak nampak doa. Yang ni pun sama, kupas selapis memang tak nampak doa. Hilang dahaga. Maksudnya, ya Allah, hilangkanlah dahaga tu. Ya, basah urat leher, ya Allah, basahkanlah urat leher ni. Ada pahala, ya Allah, bagilah pahala.
Ya, jadi dua-dua ni boleh kita baca kerana dia ada makna doa. Pada lapisan yang kedua. Lapisan yang pertama kita tak nampak doa. Baik, itu tentang doa berbuka puasa. Jadi menolak, sama ada kita tolak riwayat tu, tak apalah, tak ada masalah. Kita balik kepada isu asal kita tolak riwayat. Tapi kita masih lagi membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 36. Masalah azab kubur. Masalah azab kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang azab kubur. Disebut dalam hadis bahawa jenazah mendengar bunyi derap kasut apabila orang ramai beredar meninggalkan kubur. Bila kita paling daripada kubur tu, derap kasut kita tu, pijak tu, didengari oleh mayat. Didengari oleh mayat. Jadi kalau kita berjalan di kubur pun, berjalan pakai kasut tidaklah menjadi haram. Ada sunnah Nabi buka kasut, buka selipar bila berjalan di kubur, ada sunnah Nabi. Tapi kalau kita tak buka, tak haram. Kerana apa? Kerana Nabi kata mayat mendengar bunyi tapak kasut. Maknanya orang pakai kasut lah. Orang pakai kasut lah. Jadi kalau kita nak buka, silakan. Itu salah satu sunnah Nabi. Kalau kita tak mau buka kasut, tak mau buka selipar, jalan di kubur pun tidak menjadi kesalahan. Kerana apa? Kerana hadis Nabi, mayat mendengar bunyi tapak kasut. Baik. Jadi sekarang Nabi bagi tahu kepada kita mayat mendengar bunyi tapak kasut. Nak percaya tak? Percaya. Kerana itu hadis Nabi. Asas manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga sebut tentang azab kubur. Innahuma la yu'adzabani. Dua mayat ni diseksa. Nabi bagi tahu. Azab kubur. Salah satu mayat la yastabri'u minal baul. Dia tidak istibra' daripada kencing. Tidak istibra' daripada kencing. Satu lagi mayat yamshi bin namimah. Dia mengadu domba, melaga-lagakan orang. Baik, Nabi bagi tahu adanya azab kubur. Jadi apabila hadis tu sahih, hadis tu diterima baik, maka kita beriman terhadap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kumpulan dalam Islam, contohnya kumpulan Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah dia menolak azab kubur, dia menolak nikmat kubur. Itu beza Mu'tazilah dengan kita ahli sunnah. Jadi Mu'tazilah, kumpulan Mu'tazilah, jadi Mu'tazilah beza dengan kita ahli sunnah sunni dalam masalah azab kubur, nikmat kubur. Nikmat kubur. Kita ahli sunnah adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Kerana ada hadis. Ada hadis. Tetapi Mu'tazilah dia menolak azab kubur, nikmat kubur. Dia tak percaya kepada Nabi kah? Tidak, dia percaya. Dia beriman Nabi Muhammad. Dia cuma tak percaya kepada riwayat hadis tersebut.
Jadi Mu'tazilah beriman atau kafir? Beriman. Sebab dia masih lagi tasdiq, membenarkan Rasul. Dia masih membenarkan Rasul. Dia tak percaya ni hadis Nabi ni, bukan Nabi kata ni. Bukan Nabi kata ni. Satu. Yang kedua, asas kepada pahaman Mu'tazilah kerana hisab belum berlaku. Hisab lambat lagi kan? Hisab. Lepas kita mati, masuk kubur, kiamat berlaku, bangkit semula, baru nak jadi hisab. Pasal apa nak kena azab? Tak terbukti bersalah lagi. Hisab nanti baru kira bersalah tak bersalah. Jadi logik akal dia begitu. Munasabah juga lah kan logik akal itu. Ya. Jadi dia kata mana boleh kena azab sedangkan belum hisab lagi. Kalau kena azab tiba-tiba hisab tak bersalah, masuk syurga. Anaya. Anaya kan. Duduk dalam kubur kena azab berapa lama, tiba-tiba sampai akhirat tak ada apa-apa pun. Kan? Masuk syurga. Katalah kawan ni dapat nikmat dalam kubur, dapat nikmat. Hisab nanti ahli neraka. Untung banyak dia duduk dalam kubur dapat nikmat. Logik akal Mu'tazilah. Logik akal Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kata tak ada azab kubur, tak ada nikmat kubur, tunggu hisab dulu, baru ada nikmat, baru ada azab. Ya. Jadi Mu'tazilah dia pegang dengan dasar Quran, maka dia tolak riwayat hadis ni. Ya. Dia pegang dengan dasar Quran, mesti ada hisab dulu, maka dia tolak riwayat hadis ni. Kita ulama kita ahli sunnah, dia beriman dengan dasar Quran, tapi ini hadis Nabi, hadis yang benar, hadis yang sahih, beriman dulu. Beriman dulu. Tapi Mu'tazilah pun masih lagi beriman, karena dia bukan menolak Nabi Muhammad, dia cuma menolak beberapa riwayat hadis berkenaan dengan nikmat kubur, dengan azab kubur. Tak apalah, tak ada masalah. Ya. Kita tahulah sendiri nanti ada ke tak ada, nanti kita tahu sendiri. Bila ada nikmat kubur, bila kita akan tahu? Bila kita mati. Kita duduk bergaduh tadi pun tak selesai masalah. Kalau kita jumpa dengan kawan kita, dia ikut pahaman Mu'tazilah, dan tak apilah. Kalau kamu kata tak ada nikmat kubur, tak apalah, nanti kita masuk kubur, kita jumpa sendiri ada ke tak ada. Kan? Di benda tu apa, metafizik. Benda metafizik ni tak usah duk kacau sangat lah. Ya, tak usah duk kacau. Kita pegang pahaman kita tak usah bergaduh dengan orang. Pasal kawan kita pun masih lagi beriman. Ya. Benda metafizik ni benda yang susah kita nak tentukan. Jadi mendengar bunyi tapak kasut. Ya, mendengar bunyi tapak kasut. Kalaulah mayat mendengar bunyi tapak kasut, adakah mayat mendengar ucapan kita? Pasal Nabi kata dalam hadis sahih, bunyi tapak kasut tu mayat mendengar. Adakah mayat mendengar ucapan kita, percakapan kita? Wallahu a'lam. Boleh jadi mayat mendengarlah. Sebab itu ada ucapan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera ke atas kamu semua, wahai ahli kubur. Kita bercakap dengan mayat tu, Assalamualaikum. Kita tak kata Assalamualaihim, salam sejahtera ke atas mereka. Itu kata ganti nama ketiga. Kata ganti nama kedua, Assalamualaikum. Macam orang hidup lah. Itu sebahagian ulama berhujah bahawa mayat mendengar ucapan kita kerana Nabi ajar ucap salam kepada mayat dengan ucapan Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami pun akan ikut kamu juga. Ikut kamu, ikut mayat. Cakap, kami akan ikut kamu nanti. Mana cakap dengan mayat tu. Ya, cakap dengan mayat, ya. Baik. Jadi kalau mayat mendengar, situlah datangnya amalan talqin.
Amalan talqin dalam masyarakat kita tu pasal mayat mendengar bunyi tapak kasut. Nabi suruh bagi salam directly kepada mayat. Situlah datangnya talqin. Ya Abdullah, wahai Abdullah, sekejap lagi akan datang kepada kamu 2 malaikat, kan? Sekejap lagi akan datang kepada kamu 2 malaikat. Janganlah kamu bimbang, janganlah kamu takut. 2 malaikat ini adalah makhluk Allah, sebagaimana kamu juga makhluk Allah. Malaikat ni akan tanya beberapa soalan kepada kamu, maka hendaklah kamu jawab dengan lidah yang fasih. Kan? Kita kata, apa ni cakap dengan mayat ni gila apa? Mana orang mati mana mendengar. Kan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ijtihad sebahagian besar para ulama, mayat mendengar. Kerana beberapa hadis Nabi menunjukkan bahawa mayat mendengar. Tapi ada ulama kata tak, mayat tak mendengar. Ya, tak apalah, ikut suka kamu lah. Ya, dengar ke tak dengar ke, tak ada masalah. Bila kita masuk, kita tahu sendiri. Kan masuk ni, rupanya selama ni kita kata dengar, mayat dengar. Masuk kubur tak dengar apa, kita tengok je. Tak apalah. Ya. Selama ni kita kata mayat tak mendengar, masuk dalam kubur tengiang-ngiang, orang bagi salam semua. Tak apalah. Jadi jangan keras sangatlah. Pendirian kita tu jangan keras sangat. Yang penting kita beriman. Nabi kata dengar bunyi tapak kasut, ya kami beriman. Nabi suruh bagi salam, ya kita bagi salam kepada mayat. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimana jenazah ditunjukkan tempatnya sama ada di neraka ataupun syurga. Ada, tunjuk dah, nampak dah. Dia punya, kita kata buka video lah, nampak skrin macam kita duduk jalan tu lah, nampak filem sekian. Morio ke nampak apa filem, nampak tengok skrin, ditunjukkan tempat, syurga. Ini berita gembira lah, berita gembira. Sabda Nabi SAW tentang azab kubur. Kata Nabi, nazalat fi azabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad. Telah turun dalam azab kubur. Ayat Quran ni turun pada azab kubur. Maka dikatakan bagi mayat, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Fayaqul, maka mayat pun jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu, itulah firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala menetapkan orang beriman. Allah tetapkan orang beriman dengan qawli tsabit, perkataan yang tetap, yang teguh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Di dunia pun boleh sebut dah. Boleh sebut dah. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh sebut di dunia. Wa fil akhirah, juga Allah tetapkan di akhirat. Maknanya boleh jawab soalan di dalam kubur. Ya, Allah tetapkan. Macam mana nak bagi Allah tetapkan? Banyakkanlah menyebut kalimah la ilaha illallah. Banyakkan sebut kalimah tauhid. Banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya kalau kita banyak sebut benda tu, dia jadi darah daging kita, insya-Allah lah, mudahlah Allah tetapkan. Ya. Kalau kita duk mengapai lagu, duk mengapai nasyid, ya, dan sebagainya, mana kurang sebut kalimah tauhid ni, susahlah. Ya, susah untuk kita nak ditetapkan dengan kalimah tauhid ini. Ya. Baik, hadis ni sahih kan?
Hadis ni riwayat Imam Muslim. Nombor dia 2871. Kalau ada kitab dia 2871. Maknanya hadis ni hadis sahih. Bila hadis sahih, ahli sunnah terimalah. Terima tu je lah. Terima. Nabi kata nazalat fi azabil qabri. Ayat ni turun pada azab kubur. Jadi ada tak azab kubur? Ada. Mu'tazilah dia tolak lah. Ini bukan Nabi kata ni, kan? Pasal dia pegang kepada Quran. Dia pegang kepada Quran, mesti hisab, baru ada azab. Pahaman dia pun tidaklah menjadikan Mu'tazilah tu sebagai kafir, kerana dia masih lagi tasdiq bir Rasul, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu perkara dasar syariat ini ialah memberi perhatian kepada perkara yang ada amalan. Perkara yang ada amalan. Jadi syariat kita dia beratkan benda yang ada amalan. Kalau benda tu ada amalan, tu diberatkan, ditekankan sangat. Jadi benda-benda yang tidak ada amalan tu tidak berapa ditekankan sangat dalam syariat kita. Jadi benda macam ni dia tak ada amalan ni, dia beriman je. Amalan tu kena semayang, kena puasa dan sebagainya. Baik, itulah asas dia mesti beriman perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mahsyar, hisab dan mizan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimah yang Allah Taala kasih, khafifatani ala lisan, ringan atas lidah nak sebut, saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal. Dua kalimah ni, kalimah yang pertama subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalimah yang kedua subhanallahil azim. Ini maknanya Rasulullah menggalakkan kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau kita tengok zikir-zikir ni dia tak banyak. Dia tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, basmalah bismillahirrahmanirrahim, isti'adzah auzubillahi minasyaitonir rajim, hayqalah la haula wala quwwata illa billahil azim, istighfar astaghfirullah. 9 tu je. Dia pusing 9 tu je. Kalimah zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ramai 9 ni pun cukup dah. Tak payahlah duk pening-pening kepala. Duk ambil yang dia mesti patah balik 9 Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, dia masuk dalam tasbih. Ada masa Rasulullah ajar tahmid, puji. Ada masa Rasulullah ajar tahlil. Ada masa Rasulullah ajar istighfar. Dia tak lari pada 9 ni. Dia tak lari pada. Yang pertama apa dia? Tasbih. Yang kedua tahmid. Yang ketiga takbir. Yang keempat, saya tak ingat ni. Tahlil la ilaha illallah. Yang kelima basmalah, bismillah. Yang keenam isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketujuh selawat Allahumma salli ala Muhammad. Yang ke-8 hayqalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang ke-9 istighfar, astaghfirullahal azim. Jadi pusing macam mana pun mesti kepada 9 zikir yang teras yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar tu. Kita ambil bahawa dasar ahli sunnah beriman perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita berhenti setakat tu dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.